Yang berbahagia Profesor Datuk Ir Dr. Wan Hamidun Wan Badaruzaman, Dekan Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina. Yang dihormati Tuan Penceramah Al-Fadil Ustaz Marzuki bin Faizi, pengurusi-pengurusi jabatan, ketua-ketua program, pegawai-pegawai pengurusan fakulti, kaki tangan akademik, kaki tangan teknikal dan pentadbiran, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan syukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat lagi kita bersama-sama berkumpul pada pagi Jumaat yang indah, yang penuh berkah pada bulan Ramadan dan hari ini yang ke-27 Ramadan. Saya bagi pihak urus setia ingin mengucapkan terima kasih kepada para hadirin sekalian yang sudi hadir, walaupun ramai yang dah bercuti awal dan ada yang dah sampai ke kampung halaman. Alhamdulillah, sesi tazkirah FKAB siri ke-48 pada pagi ini yang bertajuk Berkirakah Kita dengan Tuhan yang akan disampaikan oleh penceramah jemputan kita pada pagi ini. Terima kasih kepada urus setia yang menjemput saya sebagai moderator walaupun pada saat-saat akhir. Terima kasih banyak-banyak. Untuk memulakan majlis, saya dengan hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Datuk Ir Dr. Wan Hamidun Wan Badaruzaman, Dekan Fakulti Kejuruteraan Alam Bina untuk memberi ucapan dan kata-kata aluan. Dipersilakan Yang Berbahagia Prof. Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Saudara Azrin, pengacara majlis atau moderator kita pada pagi ini. Yang saya hormati Ustaz Marzuki Faizi, yang juga daripada UKM sebenarnya kan Ustaz, bahagian zakat, Ustaz Islam cawangan kampus Kuala Lumpur. Kalau siapa ke hospital tu, bilik Ustaz ni berdepan dengan surau lelaki Ustaz. Dan saya dipahamkan beliau akan balik ke kampung di Temeloh, Taman Temeloh Jaya, rumah isteri muda beliau. Saya pun terperanjat juga. Dia declare isteri muda ni, takut orang perempuan marah kan. Rupa-rupanya dia kata isteri dia masih muda. Dia kata isteri muda. Ini satu istilah baru pagi ni yang saya dapat belajar dia Ustaz. Sebelum start kita dah mula belajar kan. Jadi Alhamdulillah. Jadi rakan-rakan warga fakulti yang dikasihi, juga yang daripada tetamu kita daripada luar fakulti, saya sangat-sangat bersyukur ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kita taufik dan hidayatnya dapat lagi kita bersama di sesi tazkirah Jumaat yang ke-48 ya Nazrin. Jadi semenjak saya mula tugas sebagai dekan, antara perkara yang saya nampak ada kelompongan dan boleh diisi ialah keserakanan, orang kata apa, kekeluargaan besar kita ni, yang mana bila kita dapat bertemu setiap Jumaat tu, kita refresh kita punya hubungan antara kita lah. Di samping tentunya kita nak mendengar pesanan-pesanan, kadang-kadang banyak ada juga yang bentuk biasa yang bukan bercorak tazkirah agama, tapi dalam apa ni, orang kata untuk boleh kita menjalani kehidupan kita sebagai seorang hamba Allah dan juga pekerja dan sebagainya lah. Jadi kita harap kita semua terus istiqamah insya-Allah dalam menghadiri majlis-majlis begini, kerana walaupun orang kata mengambil masa daripada kerja pejabat kita, tapi ini kita telah jadikan dia satu perkara yang rasmi. Saya rasa sekarang ni jarang mesyuarat dimulakan sebelum habis tazkirah, betul tak? Mudah-mudahan begitulah, kita bagi masa pada staf kita seminggu sekali untuk dapat refresh. Ini apa dipanggil apa? Tazkirah mingguan ni. Kadang-kadang Jumaat tu khutbah ramainya ya je kan. Ya. Tak tahu kalau tanya khutbah minggu lepas apa Cik Najib? Khutbah, tajuk khutbah minggu lepas. Mungkin Cik Najib okey, dia cukup rehat dan ramai nanti kita yang zakat Datuk. Zakat, alhamdulillah. Mungkin tu juga kita boleh buat assignment lah ya, kalau kita akan tanya seorang-seorang khutbah minggu lepas apa kan. Anyway,
kita telah melalui puasa hampir sebulan. Dah jumpa ke Lailatul Qadar? Ustaz, malam bila? Kata ramai malam tadi, wallahu a'lam. Oh ya ke? Alhamdulillah. InsyaAllah. Malam tadi ya. Sebab apa ada tanda-tanda dia? Wallah berdasarkan pengiraan, wallahu a'lam sikit para alim ulama. Dan kita mungkin raya Isnin, mungkin tidak kan. Isnin tu kalaupun bulan boleh dilihat, tapi kalau ada awan yang menutup bulan seperti yang banyak sekarang yang viral tu kan, dia tunjuk macam mana grafik matahari pusing bulan keliling bumi ni, kemungkinan boleh raya Isnin. Ini saya nak ucapkan selamat pulang ke kampung. Selamat berjumpa sanak saudara kita di sana. Nanti kita gunakanlah masa untuk bersama keluarga dan bergembira bersama mereka, terutama ibu bapa kita kalau masih ada kan. Adik-adik kita yang lama mungkin setengahnya tak jumpa. Ini kali pertama selepas beberapa tahun PKP 2 tahun terhad pergerakan. Kali ini kita dapat peluang ni, kita ambillah kesempatan sepenuhnya untuk mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan, silaturahim dan juga persahabatan dengan rakan-rakan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat merayakan Hari Raya Aidilfitri 1 Syawal 1443 Hijrah. Saya mohon maaf lahir dan batin atas semua kesalahan yang pernah saya lakukan. Sambutlah Aidilfitri ini dengan rasa penuh syukur atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang melimpah ruah sebenarnya kepada kita daripada kecil sampai sekarang, tak habis-habis. Dan terima kasih Ustaz, jazakumullah khair kerana sudi menerima jemputan undangan kami daripada Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina ni. Dan hari ni boleh tahan dekat 130 ni, macam tak kurang. Biasanya ada kadang lebih sikit. Tapi hari ni patut orang dah cuti, tapi masih sanggup masuk dalam sesi ni. Saya sangat terima kasih. InsyaAllah itu saja, minta maaf saya panjang pula. Terima kasih semua, rakan-rakan semua, warga FKIB dan sahabat-sahabat di luar fakulti juga, insyaAllah. Terima kasih, jazakumullah khair. Ustaz, silakan Cik Azrin teruskan majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berbahagia Prof. Datuk Dr. Wan Habibur Muhammad Nurul Zaman di atas ucapan halu-haluan sebentar tadi. Sebelum saya menyerahkan sesi ini kepada Tuan Penceramah, eloklah saya memperkenalkan serba sedikit latar belakang beliau. Al-Fadil Ustaz Marzuki bin Faizi berasal daripada Kota Baru, Kelantan. Sekarang menetap di Bandar Seri Putra, telah berkeluarga dan mempunyai 2 orang anak lelaki. Beliau memulakan pengajian di Kolej Islam Pahang Sultan Ahmad Shah, Kuantan pada tahun 2011 dan beliau seterusnya melanjutkan pengajian ke Universiti Kebangsaan Malaysia dan memperolehi ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam Syariah pada tahun 2016. Sekarang Ustaz Marzuki berkhidmat sebagai penolong pegawai takbir di bahagian zakat UKM sejak Disember tahun 2015 sehingga kini di cawangan kampus KKL. Hobi beliau ialah menunggang motosikal. Makanan kegemaran beliau ialah Berapa sisi? Motor berapa sisi? Baru nak upgrade 400 lah tu. Amin. Makanan kegemaran beliau ialah rice to Wednesday, nasi kerabu. Kata-kata hikmah, sudah berapa banyakkah kita berkira dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Tepuk dada, tanya iman. Itulah serba sedikit latar belakang penceramah jemputan kita pada pagi ini. Untuk makluman hadirin sekalian, jika ada sebarang soalan, para hadirin boleh terus bertanya selepas selesai sesi ceramah atau juga boleh type di ruangan chatbot nanti. Tanpa melengahkan masa, saya dengan hormatnya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Marzuki bin Faizi untuk menyampaikan ceramahnya. Dengan hormatnya, dipersilakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menimpahkan keizinan dengan rahmat-Nya
dengan kuah kudratnya diberikan kepada kita dapat berhimpun pada pagi ini. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada pengurusi majlis Encik Muhammad Azrin selaku kita punya pengacara atau moderator, pemudah cara di program pada pagi ini. Yang dihormati Dekan Fakulti Kejuruteraan Alam Bina, Profesor Datuk Insonior Dr. Wan Hamidun Wan Badaruzzaman, yang dikasihi timbalan-timbalan dekan, penolong dekan, pengurusi jabatan dan ketua-ketua program, dan yang berusaha juga ketua pentadbiran FKB Cik Najib yang sudi sebagai wakil menjemput saya. Alhamdulillah, terima kasih. Dan seterusnya kepada semua profesor dan tuan-tuan warga FKB dan UKM yang pada pagi ini yang penuh dengan barakah. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau ikutkan kelayakan saya ini, ada lagi yang lebih layak di dalam ini. Contoh seperti mana Datuk Wan Hamidun, banyak kali kita di jamaah perhimpunan jemaah tabligh dan beliau antara orang-orang yang ke hadapan. Jadi dengar ke suara saya? Dengar ke? Kurang jelas? Dengar? Jelas. Jelas. So sebenarnya saya merupakan bukanlah ahli namun tetapi Allah gerakkan hati Encik Najib untuk menjemput saya. Dan saya ni jenis orang yang bukan mencari, tetapi apabila dijemput saya pergi. Kecuali dengan orang kata dengan kerja hakiki yang mana saya terpaksa memberi berkaitan dengan penerangan zakat, maka itu memang kita carilah. Namun berkaitan dengan makanan rohani ini, sebab itu saya sangat respect seperti mana kata Datuk Wan Hamidun, sejak beliau menjadi dekan di FKAB ini, beliau melihat satu kelompongan yang masih ada di dalam fakulti, iaitu beliau mewujudkan setiap hari Jumaat ini disertakan dengan perhimpunan dan disertakan dengan makanan rohani sekali. Inilah jiwa seorang pemimpin yang sebenar. Jiwa pemimpin sebenar ataupun ketua sebenar bukan hanya cek kedatangan seorang kaki tangan dia datang on time atau tidak, tetapi dalam masa yang sama dia juga membuat seperti mana khatib Jumaat selalu berpesan di setiap Jumaat. Ittaqullah, ittaqullah, kata khatib, bertakwalah kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, iaitu dengan melaksanakan segala suruhannya dan dalam masa yang sama meninggalkan larangannya. Ya, ketua pentadbiran ataupun satu ketua dalam organisasi, dia bertanggungjawab ke atas anak buahnya, bukan hanya dari segi fizikal ataupun dari segi duniawi, tetapi dari segi ukhrawi juga dia bertanggungjawab. Ini ramai yang kalau kita tengok banyak yang kita lepas tangan. Sebab itu seorang ketua bila dia telah memikul beban seorang ketua, maka dia hendaklah cakna ke atas anak buahnya. Sebab itu seorang ketua janganlah ambil endah tentang kebajikan pekerjanya. Bertanya, andai kata kalau seorang pekerja dia datang ke pejabat dalam keadaan kita tengok mukanya tak berapa berseri, maka kita seorang ketua bertanya khabar. Dia kata, Syekh, warna hari ni nampak muka kurang berseri. Katanya duit OT belum masuk sebab ketua KP belum beraku lagi. Jadi kita tahu kat mana. Tapi bukan KP FKAB yang Datuk, ini KP di fakulti dekat Zimbabwe punya universiti. Jadi di sini bahawasanya kita cakna berkaitan dengan anak buah. Kerana kena ingat, bila mana kita melakukan kebaikan kepada manusia, seperti saya ni lah duduk di kaunter, pemudah cara kepada manusia. Ingat, manusia itu pasti akan mendoakan kepada kita. Kan? Dia berdoa apa? Macam tu, contoh seperti mana yang Datuk Wan selalu sebut, ini antara doa yang paling senang, paling ringkas, jazakallahu khairan kathiran. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan ke atas kamu. Itu antara doa yang paling mudah. Tapi kalau macam saya duduk di zakat, selalu saya dengar asnaf, biasalah bila mereka orang kata telah selesai, kita tolong untuk key in. Sekarang ni online Datuk. Jadi ada yang asnaf-asnaf kita yang sudah berumur 50-an yang tidak mahir dalam IT ini, kita tolong bantu. Memang kalau ikutkan untuk isi online ni mereka kena isi sendiri. Tapi kami di pihak Amin ini tidak sampai hati untuk membiarkan kata tak apalah, puan isi sendirilah, pandai puan lah, janji saya tahu ada dalam sistem. Saya boleh buat macam tu kalau ikutkan skop SOP saya. Tetapi oleh kerana adanya perasaan ihsan, adanya perasaan simpati ke atas seseorang itu, maka sudah pasti kita akan membantunya sehabis yang mungkin kita boleh. Sebab itu dalam bab membantu ini saya suka bercakap bila mana seseorang hendak meminta tolong kepada kita. Ingat, bantu sehabis mungkin kudrat dan kuah kita. Contoh ya, orang tanya, Ustaz, boleh tak bantu saya Ustaz? Saya nak buat sekian.
Contoh, kita memang ada nak berjumpa dengan pejabat YC, contoh kita ada kenalan dan kita ada contact number. Betul. Kalau di pejabat, contoh di meja ini, sudah orang kata apa? Sudah basic ataupun basic kita kata, okey puan, pergi berjumpa dengan pejabat YC, nanti bercakap dengan begini. Itu orang kata bantu ala kadar. Tetapi kalau kita bantu betul-betul seseorang itu dengan tekad hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Kita akan bantu macam mana? Kita sudah tahu, puan ni sepatut berjumpa dengan encik sekian-sekian-sekian untuk urusan beliau. Lalu kita kata kepada puan ini, puan pergi kepada Yayasan Chancellor, berjumpa dengan encik sekian-sekian dan ini adalah nombor direct line-nya. Kalau puan-puan boleh call, puan-puan dahulu bertanya dahulu sebelum buat temu janji. Ini orang kata bantu yang sebantunya. Sebab itu ingat, bila kita bantu manusia ini, sudah pasti manusia ini akan mendoakan kepada kita. Jarang kita dengar bila kita bantu manusia ini, dia tidak mengucapkan apa-apa kalimat ataupun kalimat yang mendoakan kepada kita. At least dia mengucapkan jazakallahu khairan kathiran, iaitu semoga Allah membalaskan kebaikan kepadanya kembali. Sebab itu kita kena faham. Bantu saya dapatkan line Unify di kediaman saya, insya-Allah. Nanti boleh. Alhamdulillah. Jadi dalam bab membantu ini, sebab tu seorang ketua dia kena faham, banyak dah anak buah dia melakukan kebaikan bukan terhadap kepada dirinya tetapi juga kepada fakultinya. Sebab itu saya suka tegur diri saya sendiri dan kepada ketua pegawai-pegawai sekalian. Ini satu nasihat kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'la, selalu kita baca, fadzakir in nafa'atiz dzikra. Maka berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi kamu. Sebab itu manusia ni sentiasa kena beri peringatan. Kan ada orang kata, mu ni tahap kerani je, nak bagi peringatan kat aku ni mu siapa? Ada manusia dia bersifat ego. Bila mana seorang manusia bila bersifat ego, dia boleh berkata sebegitu. Sesungguhnya dia sudah lupa tentang titlenya di atas dunia ini, yang mana dia hanyalah seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu seorang ketua kena ingat, bila mana ada seseorang anak buah kita sedang melakukan perkara yang tidak patut di dalam jabatan kita, maka kita sebagai seorang ketua hendaklah memanggilnya, bertanya apakah masalahnya. Jangan terus kita memarahinya, menghediknya, apatah lagi di hadapan orang ramai, menyebabkan hatinya, perasaannya, maruahnya malu. Kita bertanya ke dia, apa masalah, boleh saya tahu apa yang dapat saya bantu. Dan ingat, sudah pasti anak buah itu tersebut, kaki tangan tersebut, pasti dia melakukan kebaikan kepada fakulti kita, kepada kita, bahkan kita sendiri. Dan jangan hanya satu keburukan yang dia telah buat, telah menutupi semua kebaikan yang telah dia buat kepada fakulti kita. Mustahil seorang manusia tidak melakukan kebaikan, apatah lagi dia berada dalam di bawah jagaan kita, yakni organisasi kita. Jadi yang diberi tajuk hari ini, itu mukaddimah saja, mukaddimah dia tu. Jadi hari ini tajuk dia tentang berkirakah kita dengan Tuhan, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya tuan-tuan, bila datangnya tajuk ini datang sebelum Ramadan. Sebenarnya tajuk ini juga datang daripada ilham saya yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala bila mana pengalaman saya berada di meja zakat ini. Sebelum saya bekerja di Zakat UKM, saya bekerja sebagai seorang runner di sebuah firma guaman. Orang kata belum kena dengan roh dia. Tapi bila mana Allah SWT menghantar ahlinya pada tempatnya, jadi alhamdulillah saya dapat mengaplikasikan apa yang saya belajar ketika dahulu, dan alhamdulillah saya juga merupakan alumni UKM 2016 ijazah sarjana muda syariah. Apa yang sering terjadi di kaunter zakat ini tuan-tuan? Bila mana contoh, ini cerita benar, riwayat sahih. Riwayat sahih maksudnya cerita daripada saya sendiri. Cuma perilaku dia saya terpaksa sensorkan. Datang di kaunter meja saya seorang kaki tangan di kampus KL ini, nak meminta bantuan daripada saya untuk menilai ataupun taksirkan zakat pendapatan dia, mengira zakat pendapatan dia. Setelah saya kira-kira zakat pendapatan dia, saya berkata, okey puan, baik. Setelah saya kira, wajib zakat pendapatan puan ini lebih kurang RM97 satu bulan. Setelah dia mendengar perkataan kita itu, perkataan saya itu, lalu keluar daripada mulutnya secara spontan, mahalnya Ustaz, mahalnya, banyaknya komitmen saya kena bayar. Nampak? Di situ nak menunjukkan bahawa betapa lemahnya iman kita,
Betapa kita berkira dengan Allah Subhanahu wa taala. Dulu masa saya kerja, masa mula tahun pertama ke zakat, saya habiskan saya punya dialog biasa kat situ saja. Saya kata tu pulang pada puan lah. Puan nak bayar atau tidak itu antara puan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekarang peringkat dakwah kita kena naik. Takkan daripada tahun pertama hingga tahun ketiga masih sama peringkat dakwah. Begitu juga seperti mana dekan kita. Takkanlah tahap pertama still menggunakan secara hikmah yang secara lembut, secara hati. Dia sudah ada kuasa, sudah pasti dia kena guna secara percakapan dia. Selepas percakapan dia, yang terakhir, yang terbaik adalah menggunakan kuasa yakni tangan. Lalu apa yang saya katakan kepada kaki tangan tersebut? Saya kata, puan maaf saya nak bertanya, puan pakai kereta apa puan? Saya kata. Sebab saya nak, kita ni kadang Allah SWT ni secara spontan Allah akan mengilhamkan kita untuk bertanya pada si fulan. Kadang-kadang kita tak fikir kita nak tanya macam tu. Tetapi sebagai ilham Allah SWT, kita bertanya kepada si kaki tangan, rupanya Allah nak jentik hati dia pada pagi itu. Dia kata, Ustaz, saya pakai CRV baru. Saya tanya, okey CRV, berapa bayar setiap bulan? Dia kata 1,700 setiap bulan. Baik. Saya tanya rumah saya duduk di kondo. Berapa setiap bulan? Lebih kurang bayar bulan-bulan dalam 1,800 hingga 2,000. Saya pun ulang balik, saya kata, puan ingat tak dalam surah Ar-Rahman, Allah banyak kali Allah ulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat itu Allah kata, hei manusia, apa lagi nikmat yang kau nak dustakan? Kita ni manusia kadang-kadang kita tidak ingat, kita tidak sedar yang kita sedang terima nikmat ini. Lalu bila mana kaki tangan tersebut mendengar, lalu saya katakan, puan, bayangkan puan boleh bayar 1,700 CRV begitu sahaja. Tetapi Allah kata Allah nak qardan hasanan. Bahkan Allah tidak perlukan daripada kita, tetapi Allah nak supaya Allah nak bagi tahu yang ini adalah untuk kau. Lalu wajib kepada engkau untuk memberi sekian. Lalu Allah, sebab tu dalam ayat Al-Quran Allah menggunakan perkataan bila mana Allah nak meminta daripada kita, Allah kata qardan hasanan. Sebenarnya Allah meminta bukan untuknya. Sebab itu kalau kita sedekah pun, zakat pun, kalau contoh kita tak buat, tak berzikir pada Allah satu hari ke, Allah tidak pernah berkurang kuasanya dan tidak bertambah kuasanya. Kuasa Allah tetap maintain, tetap begitu. Tidak mempunyai terkesan dengan perbuatan kita. Lalu setelah dia mendengar, dia kata, puan, bayangkan puan boleh bayar 1,700 setiap bulan untuk memenuhi kehendak nafsu puan. Maaf saya katakan memenuhi kehendak nafsu kerana apa? Kerana sepatutnya kalau ikut pengiraan zakat, seseorang itu jika hendak berkenderaan, yang paling asasi adalah kereta Viva ataupun Myvi. Saya ada Myvi, jadi saya gunakan yang asasi. Cuma saya asnaf amil lah setakat ni, insya-Allah. Jadi saya kata 1,700 puan bayar setiap bulan tanpa berkira langsung. Tetapi bila mana saya katakan, puan, wajib zakat pendapatan puan adalah sebanyak RM97, maka puan telah berkira dengan siapa? Bukan dengan saya, puan. Apa yang puan ungkapkan ayat yang pertama tadi, puan katakan mahalnya, banyaknya. Sebenarnya dia telah berkira dengan siapa? Dengan Rabbul Jalil, Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan boleh kita bercakap macam tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bercakap, kita kata, ya Allah mahalnya aku nak bayar. Sedangkan kita lupa bahawasanya Allah telah memberikan nikmat kita yang sungguh banyak. Kerana itu dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Saya kalau orang jemput Datuk ke imam tarawih, tiba-tiba kadang-kadang AJK ni orang kata apa? Biasalah dia ada special request. Saya dah ready surah lain. Sampai dekat surah tu dia kata, "Mam, tolong baca surah Ar-Rahman." Saya bila baca surah Ar-Rahman, dia akan gementar hati saya. Sebab telah berapa banyak sudah Allah SWT berikan nikmat kepada kita. Bayangkan seperti mana Datuk Allah berikan nikmat menjadi seorang ketua dekan. Apatah lagi dengan nikmat gaji yang diberikan, dengan nikmat isteri-isteri yang diberikan, anak-anak yang diberikan. Bagaimana isteri masih seorang. Tak apa, insya-Allah kita azam. Isteri. Takut. Tak apa, insya-Allah kita azam. Jadi berapa banyak sudah nikmat yang Allah berikan. Bayangkan pagi tadi kita bangun penuh barakah, kata Cik Muhammad Azim pengacara kita, hari Jumaat yang penuh barakah ya. Berapa ramai yang kita bangun pagi tadi, kita mengucapkan pertama kalimah iaitu alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.
Atau kita bangun pagi tadi terus grab handset sebab nak tutup alam, boleh sebab kita tutup alam, tapi jangan lupa ucapkan kalimah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Alhamdulillahillazi ahyana, maha puji bagimu ya Allah yang telah hidupkan kami ya Allah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama, setelah engkau mematikan kami, ani tidur tadi. Amatana wa ilaihin nusyur, dan kepadamu lah kami kembali ya Allah. Nampak di sini setiap pergerakan kita sudah pastinya Allah SWT menerusi baginda Rasulullah SAW telah mengajarkan kita kalimah-kalimah ataupun doa supaya kita selalu ingat bahawa kita di dunia ini adalah hamba. Sebab itu jangan sombong dengan jawatan yang diberikan pinjam oleh Allah SWT ini. Jawatan yang diberikan, contoh macam saya, penolong pegawai takbir. Ada di bawah saya ini, adanya kerani, adanya orang di bawah saya. Ataupun contoh kita sebagai seorang pegawai 41, tuan-tuan ingat sebenarnya Allah SWT memberikan amanah itu kerana Allah SWT hendak menguji tuan-tuan. Bukan kerana kepandaian puan, bukan kerana kebijaksanaan puan. Hanyalah asbab ikhtiar di dunia ini, maka Allah kata kalimah Arab manjada wajada, maka akan dapat. Tetapi ingat, setiap tanggungjawab yang kita dibebankan di atas bahu kita ini, kata Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku nak jadikan manusia ini di atas muka bumi ini sebagai seorang pemimpin. Sebab itu bila mana kita nak jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang betul. Jadilah pemimpin yang berteraskan Islam. Bukan hanya pemimpin yang berteoriasikan dengan konvensional, dengan pemikiran dakwah-dakwah yang bukan Islam. Ambillah, banyak yang kita panggil ilmu-ilmu kepimpinan di dalam Islam. Ambillah yang itu. Bukan kita tidak mahu, kita kata tidak boleh ambil contoh yang di luar. Yang mana yang baik kita ambil, tetapi ambillah yang terbaik yang mana dalam kepimpinan Islam. Kerana itu kita ingat, katanya Datuk Wan Hamidun setiap Jumaat, ya, khutbah Jumaat khatib berhabis pulas di atas mimbar mengingatkan kita supaya bertakwa kepada Allah. Takwa kepada Allah. Ittaqullah, ittaqullah. Kerana apa itu ittaqullah? Katanya seperti mana yang kita puasa sekarang ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak dapat apa tuan-tuan? Kata firman Allah yang biasa kita dengar bila mana menjelmanya Ramadan, akan dibacakan oleh penceramah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ila akhir ayat la'allakum tattaqun, iaitu last kali yang kita nak dan tidak bukan kepada supaya Allah kata supaya kamu ni bertakwa. Kenapa kita kena puasa setiap tahun ni? Allah buat supaya Allah nak menambahkan keimanan kita, nak menambahkan takut kita kepada Allah. Kita ni manusia kadang-kadang merasa ego, merasa bangga dengan apa yang kita ada sekarang. Sebab itu orang yang senantiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti dia akan ingat dia ni hamba Allah. Di sisi dia, di sisi Allah kita ni semua sama. Dekan, kita ada ada ketua jabatan, pengurusi dan sebagainya. Di sisi Allah kita ni semua sama. Tetapi Allah kata apa? Dalam surah Al-Mulk pada ayat kedua, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah, Allah jadikan mati dan hidup ini tidak lain dan tidak bukan Allah nak tahu di antara kita ini, nak menguji antara kita ini siapakah yang amalan terbaik. Yang amalan terbaik di antara kita. Allah tidak kata antara kita siapa yang paling banyak PhD. Allah tidak kata siapa paling banyak kereta Jaguar. Allah tidak tanya siapa paling banyak isteri. Allah tidak tanya siapa yang paling banyak rumah. Tetapi Allah kata antara kita ini siapa yang terbaik amalannya. Terbaik amalan ini tidak semestinya banyak amalan tuan-tuan. Tetapi nak mendapat amalan yang terbaik ini pasti kita kena buat amalan yang banyak. Ayat macam pusing, tetapi itulah dia punya matlamat, kita kena faham. Maksudnya amalan yang banyak ini bukanlah jaminan kepada amalan yang terbaik, tetapi untuk mendapatkan amalan yang terbaik, hendaklah kita membuat amalan yang banyak. Betul, kita masuki syurga Allah Subhanahu wa taala nanti bukan kerana amalan kita, bukan kerana amalan tahajud kita pagi tadi, bukan kerana amalan puasa kita. Tetapi kita membuat ini untuk mendapat rahmat, untuk mendapat ihsan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala bila mana Allah telah melihat kita di hari akhirat kelak nanti, Allah lihat tentang tahajud kita. Allah lihat tentang zakat kita. Allah lihat tentang sedekah kita.
Allah lihat tentang solat kita. Solat kita tidak pernah berkira dengan Allah. Membuat perkara fardu rukun dan menambahi dengan perkara sunat. Tidak pernah berkira macam tidak mencuri di dalam solat. Seperti mana dalam surah Al-Ma'un. Kan? Allah memberi perumpamaan, celakalah orang yang solat. Yang mana dia solat pada akhir, yang alladzina hum fi salatihim khashi'un, yakni mereka yang bersolat padanya terdapatnya khashi'un, yakni orang yang rugi dalam solat, iaitu mencuri di dalam solat. Tafsiran. Berbalik pada cerita tadi tentang kita berkira dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah melihat kita. Di hari akhirat kelak nanti Allah melihat tentang tahajud kita, solat kita, sedekah kita, kebajikan kita, amal kita, apa yang telah kita beri manfaat. Kerana itu ingat pepatah selalu kata, kita ni manusia. Mak-mak selalu kita pesan kan, berilah manfaat selagi mana manfaat kamu boleh beri kepada manusia yang lain. Manusia itu dianggap berguna bila mana dia boleh memberi manfaat orang lain. Tetapi celakalah seorang manusia itu jikalau dia memberi celaka, kemudaratan kepada orang lain. Kerana itu orang-orang tua di kampung-kampung suka cakap, dia kata baik engkau matilah daripada kau hidup. Soalan apa nak mengatakan bahawa engkau hidup ni membawa kemudaratan, kecelakaan. Yang itu yang kita tak nak. Sebab itu dalam doa diajarkan di dalam Al-Quran, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikanlah diri aku ini orang yang solat, begitulah juga zuriat kami. Jangan lupa, sebab itu dalam bab doa kata Allah bagi orang-orang yang berdoa, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, nescaya Allah akan mustajab doanya. Cuma bila mana Allah nak membalas, itu kepunyaan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada yang membalas di atas dunia ini secara cash maupun di hari kelak nanti dia pasti akan membalas. Kerana Allah ini Maha membalas. Dia bukan macam kita. Bila mana kaki tangan kita buat satu kebaikan pada kita, kita ingat satu je kebaikan. Tapi Allah SWT kata Allah SWT, sesungguhnya pintu rahmat aku, pintu ihsan terima taubat aku ini adalah lebih luas daripada kemurkaan aku. Nak kata Allah SWT, Allah tunjukkan sifat dia. Allah nak kata Allah ni Maha membalas, Allah ni Maha kaya. Sebab itu kita bila mana seorang insan, kan, macam nak bagi duit raya, ni nak bagi duit raya dah ni, muda dah sibuk nak letak RM5, RM1. Kalaulah tuan-tuan bergaji 40,000, 50,000, janganlah bagi dekat anak saya RM2. Kan? Betul lah Datuk? Sebab itu dalam definisi ikhlas, bercakap saya sentuh sikit mengenai ikhlas. Ya, maksud umum ikhlas ialah membuat sesuatu pekerjaan tanpa mengharapkan apa-apa pembalasan. Itu secara umum. Jadi persoalan itu datang, bagaimana dengan kita ni Ustaz? Kita ni bekerja di UKM, terima macam saya Amil adanya gaji setiap bulan. Bagaimana saya nak capai ikhlas kita itu? Senang saja tuan-tuan, kata dalam syarah, saya lupa nama, Allahu Akbar, ulama tu dia mengatakan bahawasanya untuk mencapai ikhlas dalam orang yang bekerja bergaji ini tidak lain tidak bukan dia mestilah melakukan pekerjaan itu secara committed, secara bersungguh-sungguh. Barulah mencapai tahap ikhlas. Datang kerja tetapi duduk depan PC kan, daripada pagi sampailah petang tengok YouTube, tengok Facebook. Kan? Maksudnya dia tidak committed. Kalau contoh satu hari kita fahamlah, satu hari satu bulan mungkin mood dia ke laut. Itu biasa manusia tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan jangan mengharapkan manusia ini sentiasa happy. Contoh happy and go lucky, sentiasa happy, terutama orang berada di kaunter. Sebab itu bila kami terima aduan selalu di kaunter, contohlah kami terima aduan daripada pelajar kata, oh hari tu saya pergi kaunter, abang tu cakap, encik tu cakap tak cantik, tak nampak kasar. Kadang-kadang kita tengok balik, rupanya kita faham, kadang-kadang biasalah manusia ini, jiwa dia kadang-kadang pada hari itu tidak stabil. Kan? Sebab itu kita tidak boleh punishment orang tersebut dengan terus berkata, kau ni macam ni, terus ambil tindakan. Kita tanya dulu apa masalah dia. Tapi dalam masa yang sama kita juga bagi teguran, dan bagi yang pasti kena bagi latihan kepada dia. Bayangkan suruh duduk di kaunter tapi tak pernah hantar pergi kursus. Lepas tu mula nak marah kepada orang jaga kaunter, engkau ni tak senyum, engkau ni tak pandai angkat telefon, kau tak pandai cakap guna bahasa yang betul angkat telefon, engkau tak pandai memberi penerangan kepada orang datang ke kaunter. Sedangkan latihan kita tidak pernah berikan ruang kepada dia untuk pergi. Kan? At least bila lah orang tanya, kau dah bagi latihan belum kepada kaki tangan ni? Kita kata sudah pasti, aku sudah bagi. Kan? Baik.
Berbalik kepada cerita kita tadi, sesungguhnya bila mana di akhirat kelak nanti Allah telah melihat amalan kita. Lalu Allah melihat amalan kita ini, Allah kata apa? Allah kata sesungguhnya dengan rahmat aku, Allah kata, dengan sifat rahmat aku, maka engkau masuklah ke dalam syurga Allah. Sebab itu dalam doa setahun kita, dalam 1 bulan ini, Nabi SAW sangat syorkan kita untuk baca doa apa yang selalu dibacakan oleh imam tarawih kita. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata firdaus. Kenapa saya sambung firdaus? Katanya ulama, kita kena sambung kerana memohon kepada Allah ini kita kena mohon dengan bersungguh-sungguh, dengan yang bersungguh-sungguh dan biar berlebih-lebihan. Kerana Allah ini maha kaya. Contoh macam kita lah, kalau kita nak minta duit dengan seseorang, kita tahu dah dia ni tahap mana yang mampu. Tapi Allah ini infinity maha kaya Allah. Sebab itu kita minta, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, akan redhamu. Akan redhamu dan akan syurga firdaus. Syurga firdaus ini yang paling tertinggi. Kan tuan-tuan? Nanti tuan-tuan kata, saya tak layak duduk di syurga tertinggi. Jangan begitu tuan-tuan. Inilah dunia yang kita duduk, tempat yang mana kita usaha untuk dapatkan syurga. Persoalan bagi datang, boleh tak kita ibadat kerana syurga? Boleh, kerana Allah SWT. Bahkan Allah kata kejarlah kepada syurga. Kejarlah, Allah ceritakan bagaimana bidadari. Bidadari yang tidak pernah disentuh tuan-tuan. Sebab tu kalau tengok baca Ar-Rahman, ada ayat yang hampir-hampir muka surat yang ketiga. Kan Allah ceritakan bagaimana perihal tentang orang yang akan mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata akan dikelilingi dengan orang-orang bidadari yang tidak pernah disentuh. Kalau bahasa dunia kita apa? Anak dara lah tuan-tuan. Siapa tak minat anak dara, kan? Jadi kata Allah, nah aku bagi balasan nanti di syurga Allah SWT ini anak dara yang tak pernah disentuh oleh jin, tak pernah disentuh oleh manusia. Allahu Rabbi. Jadi bila mana sampainya amalan kita, sebab itu kita kena faham kerana apa Allah menggunakan ayat qardan hasanan. Allah kata sesungguhnya aku nak pinjaman daripada engkau. Nampak Allah kata Allah beri pinjam. Kadang kata Allah bagi pinjam. Kenapa Allah guna ayat qardan hasanan? Allah nak kata bahawasanya apa yang kau bagi ini, kau bagi pinjam kepada Allah, tetapi kau akan ambil balik. Itu kenapa Allah gunakan ayat qardan hasanan setiap kali bila mana Allah minta daripada kita. Kan? Allah kata berilah pinjaman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berilah pinjaman yang baik, kan? Kalau ikutkan sebenarnya Allah tidak layak baginya untuk minta kita kerana dia sifat maha kaya. Tetapi Allah nak ajar kepada hamba-Nya, kepada manusia ini supaya berilah pinjaman ini kerana di akhirat kelak nanti pasti kau akan ambil balik. Itulah sifir mudah bagi meminjam sesuatu barangan ataupun sesuatu alat. Sebab itu kita buat di atas dunia ini, kita pinjam. Kita bagi contoh duit zakat. Sebab itu macam kita potong duit zakat RM100 diwajibkan. Sebenarnya yang kita bagi tu bukan burn di atas dunia. Tidak tuan-tuan. Kalau kita nampak burn atas dunia ini, umpama kita mengatakan bahawasanya seolah-olah kita tidak sampai makam kita melihat bahawasanya duit kita sahaja burn disebabkan kita bagi zakat. Tetapi andai kata kalau kita nampak yang kita bagi pinjaman contoh RM100 wajib zakat pendapatan itu, maka kita akan lihat bahawasanya di akhirat kelak nanti sudah pasti Allah pasti akan membalas kebaikan yang telah kita buat. Kerana itulah kena yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah akan membalas dengan kebaikan kita buat. Saya nak share sedikit berkaitan dengan satu sirah, sirah sahabat Nabi dalam perihal berkira dengan Allah. Tuan-tuan, rupanya sahabat Nabi ni ada juga Allah tegur di dalam Al-Quran. Nak katanya Nabi SAW ini tidak bias kepada sahabatnya bila mana turunnya Al-Quran ini, turunnya ayat ini, jadi ia dalam sebahagian daripada Al-Quran. Dan juga nak menunjukkan bahawa Al-Quran ini bukan rekaan semata-mata oleh Nabi Muhammad SAW. Kan biasa kalau kita tunjuk, contohlah macam kita kalau kita buat buku, takkan kita nak tunjuk perilaku sahabat kita ataupun prof kita di dalam keburukan di dalam kita punya penulisan? Sudah pasti tidak. Kita akan filter elok-elok cantik, kita akan buang yang tidak baik. Tetapi dalam Al-Quran, apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semua diletakkan dalam Al-Quran oleh Nabi SAW. Apa yang ayat ni tuan-tuan? Saya nak share sedikit. Kita baca dengar sikit ayat Al-Quran ni insya-Allah tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم
ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بإخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Wahai orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, belanjakanlah pada jalan Allah sebahagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya lalu kamu dermakan atau kamu jadikan pemberian zakat, padahal kamu sendiri tidak sesekali akan mengambil yang buruk itu kalau diberikan kepada kamu kecuali dengan memejamkan mata padanya. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Asbabun sadaqallahul azim. Asbabun nuzul kepada surah ini, tuan-tuan, yang mana Allah tegur seorang sahabat Nabi ketika mana dia nak bagi zakat ternakan dia. Lalu dia pilih satu ekor kambing, anak kambing yang sangat kecil, yang sangat kurus, yang kalau satu riwayat tafsir kata kakinya agak copeng, agak tidak cantik. Ada satu riwayat kata badan kambing, anak kambing itu tak berapa cantik di mata penglihatan manusia. Dalam bahasa mudah, tuan-tuan, bila kita tengok, boleh kata rata-rata manusia kata tak sih barang ni, dia kata it's not good. Barang is not well, kata apa, tak nak barang ni. Tetapi inilah yang sahabat Nabi buat, dia ambil kambing ni, maka turunlah ayat ini, teguran daripada Allah SWT. Persoalan lagi, adakah sah zakat yang dibagi zakat? Sah. Tetapi Allah kata, bagilah sesuatu yang baik. Kerana Allah kata apa? Sesungguhnya aku dah bagi yang baik untuk kamu. Nampak? Maksudnya Allah tegur kita, Allah kata pada ayat pertama, sesungguhnya belanjakanlah pada jalan Allah sebahagian yang kamu yang baik-baik. Kerana Allah kata apa? Belanjakanlah sesuatu yang baik kerana aku telah berikan kamu kepada yang baik. Lalu pada asbabun nuzul sirah itu, sahabat Nabi tadi beri juga kambing itu, lalu Allah tegur dengan ayat tadi. Allah kata berilah yang terbaik. Sama juga kita, tuan-tuan, macam sekarang tahun lepas, contoh awal tahun lepas ada misi banjir. Di situ Allah SWT nak menguji kita. Nak menguji kita sama ada kita berkira ataupun tidak dalam satu pemberian. Jangan bagi sesuatu pemberian itu yang mana orang kata esok pakai hancur. Jangan. Kalau nak bagi yang contoh, kita tak nak pakai dah. Sebab apa kita tak nak pakai? Kita kena identify betul-betul kerana apa kita tak nak pakai barang tu. Contoh baju. Kan kita nak bagi ke orang. Sudah pasti kita mesti ada sebab kenapa tak nak pakai. Yang pertama macam saya tak muat saiz. Yang saya itu perkara biasa, tak muat saiz. Saya akan bagi pada orang. Biasalah saiz naik semakin hari semakin naik. Gembira bersama dengan isteri muda. Kan? Lalu kita kena identify betul-betul aku bagi baju ini kerana apa? Kerana tak muat ke? Kalau tak muat, okey, alhamdulillah. Orang kata reasonable lagi, boleh terima. Tetapi kalau kita kata, tak naklah baju ni sebab ada terkoyak dekat celah ketiak. Nampak? Di situ sebenarnya kamu ini adalah sama seperti mana seangkatan dengan sahabat Nabi tadi, yakni memberi suatu perkara yang memang kamu tak nak dah. Kan? Kata Allah, jikalau kamu nak bagi pun, kamu tak akan ambil balik dah. Kata Allah dalam surah tadi, ayat tadi. Kan? Bahkan kalau kamu ambil sekalipun, kamu akan ambil untuk pejamkan mata. Tak apalah, ambil lah. Sebab apa? Ada chopping, ada ketiak, ada koyak di belah ketiak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di pagi yang barakah Jumaat ini, itulah antara sirah yang mana para sahabat berkira. Sebab itu kita tidak pelik, tuan-tuan. Kalau manusia sekarang pada zaman kita ini, contoh saya lah duduk di kaunter zakat, ada manusia yang berkira dengan Allah, saya tidak pelik. Kerana apa? Di zaman Nabi, bahkan sahabat Nabi yang hidup sezaman dengan Nabi, seakidah semasa itu, lebih dekat dengan Nabi, tauhidnya lebih hebat daripada kita sekarang ini. Mereka sudah berkira dengan Allah. Allah ceritakan, Allah nukilkan dalam itu. Saya ambil lagi satu contoh ayat, tuan-tuan, daripada surah At-Taubah. Ini ayat-ayat orang berkira dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang mana mereka tak nak bayar zakat. Kata Allah SWT dalam surah At-Taubah, ayat yang panjang saya baca mafhumnya sahaja, terjemahan dia. Kata Allah dalam surah At-Taubah pada ayat 34-35, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya, yakni berzakat pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahawa mereka akan mendapat seksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam neraka Jahannam, lalu dibakarnya dahi mereka, bahu, punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan. Tuan-tuan mulia yang dirahmati Allah sekalian, ayat ini jelas bahawasanya Allah memberi amaran kepada kita.
Yang mana yang tak nak mengeluarkan zakat bila mana sudah wajib zakat dikenakan kepadanya. Sebab itu, bila mana datang kefarduan kepada kita, contoh macam saya sebutkan tadi, zakat pendapatan. Bila mana kita telah kira di kaunter zakat, katanya amil yang mengira di depan kita itu, kalau di UKM kita panggil penolong amil, dia dah tolong kita kira, maka kita jadilah hamba Allah yang mana? Yakni sami'na wa ata'na. Yakni kita mendengar dan kita patuh. Janganlah jadi hamba Allah yang mana? Sami'na wa asaina. Aku dengar tapi aku ingkar. Aku dengar, aku ingkar. Ini adalah ayat-ayat orang Nasrani, ayat Yahudi. Mereka dengar tapi mereka ingkar. Ini antara ayat orang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia biasa tuan-tuan bila datang bab ni dia akan datang. Ni zakat fitrah, siapa yang tak bayar lagi. Ingat zakat fitrah sekarang ini ada galakan dia untuk membayar 7, 14 dan 21 bagi seorang. Kadang-kadang kita ni dalam bab zakat fitrah, kat sini pun Allah uji lagi kita. Kan, walaupun ya dari sudut hukum fiqh Allah merupakan galakan bukan wajib, tetapi sebenarnya Allah nak menguji hati kita. Bila mana datang satu kefarduan, satu benda sunat, maka kita sendiri tu yang saya kata, saya tak boleh nak justifikasikan Prof, Datuk ataupun tuan-tuan, puan-puan di depan saya. Tuan-tuan sebenarnya wajib yang mana kena bayar? 7, 4, 14 saya pun tak tahu, bahkan ialah sunat. Tetapi hanya kita yang tahu. Kalaulah di rumah kita asyik makan beras basmati, ada beras basmati setiap minggu, pasti isteri muda kita akan masak. Maka bayarlah yang RM21 satu kepala. Dia kata, Ustaz, tak lepas ni Ustaz nak balik kampung. Tapi beras basmati kamu beli setiap minggu, lepas pula. Itu orang kata orang yang tidak bersiap siaga dengan amalan ketika mana tempoh sesuatu amalan itu nak sampai kepada kemuncaknya. Kalau orang dah tahu 1 tahun dia makan beras basmati, pasti dia dah bersiap sedia dah. Contoh dia ada anak 5. 21 darat dengan 5, darat dengan dia, darat dengan suami dia. Kan, contoh 7 orang satu keluarga, lebih kurang dalam RM147 seorang. 147 satu keluarga. Kalaulah dia sudah bersedia dengan amalan ini, tidak berkira dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pasti dia akan sisihkan dulu duit ini untuk dia kata apa? Aku nak bayar zakat fitrah. Nampak? Ini orang yang tidak berkira dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang berkira dengan Allah, dia kata apa? Bayar RM7 lah, yang tu sunat je. Walaupun di dalam rumah dia ada beras basmati. Ya, kita faham memang sunat untuk bayar perkara yang tadi RM21. Tetapi di sinilah nilaian yang ayat yang tadi tu, yang saya bacakan pada ayat yang tadi berkaitan dengan sahabat Nabi yang berkira dengan Allah SWT. Allah kata berilah yang terbaik daripada kamu. Kan, memang sah zakat kita sah, kita bayar RM7 sah. Tetapi nak katakan bahawa adakah ini pemberian terbaik dari kamu? Atau bahasa sesuai dengan tajuk kita hari ini, berkirakah kita dengan Tuhan? Berkira, Tuhan berkira dengan kita. Allah SWT tak nak pernah berkira dengan kita. Hari ini kita sedut oksigen. Hari ini, Alhamdulillah. Ada tak kita dapat invoice daripada Allah Subhanahu Wa Taala setiap sedutan kita ini? Cik Azrin, ada dapat invoice daripada wakil daripada malaikat tentang sedutan oksigen kita pagi ni? Tak ada. Tak ada. Itunya Maha Ar-Rahman Allah. Allah nak tunjuk bukti Ar-Rahman Allah ini. Mana yang kita sedutan kita ini, mata yang Allah berikan kita ini, Allah tak pernah charge kepada kita. Tapi ingat, Allah kata aku beri pinjaman ini, yang mana aku bagi di dunia, di akhirat kelak nanti aku akan tanya, apa yang kamu telah buatkan dengan matamu, apa yang telah kamu buat dengan mulutmu, apa yang kamu telah buat dengan tanganmu, dengan kakimu dan sebagainya. Sebab itu dalam bab perihal harta, tuan-tuan, kena ingat, kena cakna betul-betul. Sesungguhnya di akhirat kelak nanti, daripada hadis riwayat sahih, Nabi kata, bila mana di akhirat kelak nanti Allah akan tanya, dari mana dan kepada mana kita belanjakan harta kita. Bukan Allah tanya ke mana sahaja dibelanjakan, tetapi Allah akan tanya dari mana kita dapat. Sebab itu saya suka sangat sarankan kepada tuan-tuan dan puan-puan, terutama mereka yang ada 6K dalam account bank. Kadang-kadang tak perasan duit mana masuk. Kena check, identify betul-betul. Kan? Saya bagi perumpamaan saya lah tuan-tuan. Saya ni kadang-kadang orang ni kalau nak tahu dia pernah sentiasa selalu orang kata apa, defisit lah setiap bulan. Dia tahu baki bank berapa yang boleh dikeluarkan. Maksudnya dia tahu, contoh Maybank RM1. Kalau dia tahu tu maksudnya dia kebiasaannya setiap bulan dia tu pernah capai kepada nak habis kepada duit bank. Tu orang maksudnya orang yang selalu ni. Tapi kalau orang yang tak tahu, dia kata berapa baki boleh tinggal dalam account bank, maksudnya duit dia tak pernah sampai kepada paras minima. Kan?
Banyak. Contoh CIMB kena tinggal RM20. Ada yang kena tinggal 10 tapi kebanyakan sekarang RM20. Tahu semua kan. Jadi nak kata di sini, Allahumma salli ala Muhammad. Kat mana tadi kita? Cik Azli ingat saya nak cerita tadi kat mana? Allahumma salli ala Muhammad. Okey, tak apa. Kita nak cerita kat sini bahawa bagaimana seseorang itu nak beri pemberian yang baik, kan? Sebab itu nak beri pemberian yang baik, contohnya nak datang ini kita bagi yang terbaik, kan? Kita jangan berkira dengan Allah seperti mana tadi 7 memang sah, tetapi contoh kita kata ada beras mati KP pergi 7. Tetapi ingat ayat tadi itu sudah pasti akan kena pada kita balik. Allah kata, inilah pemberian kamu. Sebab apa? Kamu bayar RM7 ini. Sebab apa? Ini ambillah RM7. Kamu akan kata macam tu. Tapi bila kamu bagi RM21 darab dengan 7 orang keluarga kamu 147, menggigil tangan ni nak bayar pada Amil ni dekat Masjid UKM. 147 menggigil. Kerana apa? Ini rasa ternilai baginya. Ya. Sebab itu Allah SWT kata beri yang terbaik. Sebab itu kita jangan berkira dengan Allah. Kadang-kadang kita boleh shopping benda kehendak kita. Kita dengan Allah ni banyak sangat alasan, kan? Walaupun kita cakap dengan manusia, terutama dengan Amil lah, bila Amil. Jarang benda lain yang wajib, hanya wajib zakat saja bila sampai kepada wajib zakat. Kalau benda yang lain sedekah ni sunat. Macam AJK Masjid kata, sedekah tuan, wakaf tuan, kan sunat. Tetapi dalam bab sedekah yang wajib ini adalah zakat. Kan, bila mana ingat tuan-tuan, perempuan, elakkan untuk menjadi celupa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh bila mana Amil kata wajib sekian-sekian, jangan celupa. Jangan celupa bukan celupa dengan Amil tersebut, tapi celupa dengan Allah. Celupa yang tadilah, dialog yang berlaku. Ustaz, saya bayar banyak benda lah Ustaz. Takkan saya punya banyak ni Ustaz? Tak tolak lagi ke tanggungan saya tolak ni lagi? Nampak? Contoh kalau nak check, double check balik boleh, Amil tu kira boleh, tapi jangan saya boleh kira lagi, boleh tolak lagi ke? Saya ada tolak ni, nak tolak semua. Dia kalau boleh, dia nak bayar lebih kurang RM5 kalau boleh. Ataupun nak bayar RM1 je pada zakat pendapatan ni. Sedangkan dia terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala setiap bulan melebihi daripada keperluan dia. Dia lupa akan tentang tu. Sebab tu saya suka remind pada diri saya dan tuan-tuan. Ingat balik apa lagi yang nikmat yang Allah berikan. Sebab tu dalam surah Ad-Duha ayat last sekali Allah kata wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan ayat-ayat lain, terutama kita ambil ayat Ar-Rahman lah senang tuan-tuan. Surah ayat Ar-Rahman Allah selalu kata fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa lagi nikmat yang kau nak dustakan hai manusia? Kita ingat balik. Sebab tu setiap kali bila kita nak sedekah, nak bagi ni, ingat jangan kita burukkan hati kita. Kita kata apa? Ikhlas kita. Kita profesor, gaji RM50,000. Ikhlas ni RM1 masuk dalam tabung. Kan RM1. Betul ikhlas kamu dengan Allah, tetapi nilaian kamu tidak kena. Kata Datuk Izhar dalam wawancara 2 hari lepas, tak saya, anjuran penghubungan pusat penghubungan alumni, talknya, kata Datuk Izhar, yang bahagia Datuk Izhar kata, biar kita bagi sesuatu pemberian kita itu sentimpal dengan apa yang kita dapat. Allahu Akbar. Kan? Datuk Izhar kata, kita nak bagi biar sentimpal yang kita dapat. Contoh kita kat sini, saya beri perumpamaan contoh di hospital, Chancellor Tuanku Muhriz ni. Profesor gaji RM50,000. Di tepi di hari Jumaat itu, seorang PK. PK ni gaji RM2,000. Dia boleh masuk ke dalam tabung sama nilai dengan PK sebelah. PK tu masuk RM2, dia pun masuk RM2. Alasannya kata apa? Inilah ikhlas bagi saya. Allah. Sebenarnya apa yang diungkapkan di mulut dia itu, dia sedang berkira dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jikalau dia tidak berkira, nescaya dia tidak akan letakkan sama nilai. Kecuali dia mempunyai nilai tersebut. Mungkin dia kata, dalam bulan ini aku nak habiskan 10,000 infak aku, contoh. Ataupun nak habiskan 5,000, maka aku sisihkan untuk surat ini RM2, sisihkan duit ini, maka dia dengan Allah SWT. Sebab itu setiap yang benda yang kita bagi pinjaman kepada Allah ini, kenapa guna ayat pinjaman? Kerana Allah menggunakan qardan hasanan. Kan sebab itu dalam muamalat bank-bank, bahkan di dalam UKM pun ada menggunakan ayat qardan hasanan, iaitu Allah nak kata bahawasanya apa yang kita bagi hari ini, kita akan ambil balik. Maksudnya kita bagi, tolong bagi sekejap je. Kan Allah catat, malaikat catat kebaikan yang kita buat ini, tetapi bila sampai di akhirat kelak nanti, kita ambil balik apa yang kita telah wakafkan, yang telah kita zakatkan ini. Saya suka ceritakan mengenai satu lagi perihal mengenai orang yang dia bukan mengenai perihal berkira dengan Allah. Tadi kita tengok perihal berkira dengan Allah ini, orang yang memberi betul. Tetapi yang dalam masa yang sama, aspek yang saya nak ceritakan skop dalam tugasan zakat ini, ada juga orang kata apa, asnaf yang mana dia sedang berkira penerimaan dia daripada Allah. Dia tak sedar
Nampak? Berkira ni bukan hanya kita berkira memberi, tetapi kita juga berkira dalam menerima. Menerima yang macam mana? Saya ambil contoh. Asnaf ini pada tahun 2020 dia telah terima zakat disebabkan zakat menjustifikasi dia dalam ni terbeban dengan sekian. Maka diluluskan bantuan sahih hidup sekian. Tahun 2022 dia mohon pula renew. Dia mohon dengan alasan yang sama sekian. Tiba-tiba zakat pihak ahli jawatan kuasa JASKUM, Jawatan Kuasa Agihan Zakat UKM tidak meluluskan dia punya permohonan. Lalu di sini sebenarnya ingat, ini yang kata tadi berkira bukan hanya memberi saja, tetapi berkira dalam menerima nikmat Allah SWT. Allah tegur asnaf-asnaf ini. Maksudnya benar-benar asnaf-asnaf ini Allah dah tegur pada zaman Nabi lagi. Maksudnya tak pelik, sebab tu saya kata benda yang berlaku hari ini tak pelik. Kerana apa? Allah telah nukilkan di dalam Al-Quran mengenai perilaku manusia terdahulu dan sudah pasti ada balik pelakonnya, ataupun kita kata ada balik perbuatan ini manusia yang sedang buat. Dalam surah At-Taubah juga tuan-tuan, pada ayat 58-59 kata Allah Subhanahu Wa Taala, saya baca mafhum ayat yang panjang. Dan di antara mereka ada yang mencelamu wahai Muhammad mengenai pembahagian sedekah, yakni zakat. Oleh itu jika mereka diberikan sebahagian daripadanya menurut kehendak, mereka suka dan memandangnya adil, dengan serta-merta mereka marah. Dan amat baiklah kalau mereka berpuas hati dengan apa yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya kepada mereka sambil berkata, cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberi kepada kami dari limpah kurnianya. Demikian juga Rasulnya, sesungguhnya kami sentiasa berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sadaqallahul Azim. Ayat ni jelas tuan-tuan, yang mana asnaf ketika mana pada zaman Nabi, ada asnaf ini bila mana dia dapat zakat, kan? Dia dapat zakat, dia senyum, dia kata betul lah ni zakat, dia kata inilah betul, dia suka. Manusia biasa suka. Tapi bila mana zakat ini tidak diberikan kepada mereka, dengan serta-merta kata Allah SWT dalam ayat ini, Allah nukilkan, Allah kata serta-merta mereka marah. Dia kata apa ni kami tak dapat, kami ni asnaf, kami ni tak dapat, kenapa kami tak dapat? Kan? Dia marah. Sebab itu kalau berlaku di meja di meja zakat ini, datangnya asnaf sebegini, dalam surah At-Taubah ayat 58-59, kan? Datangnya asnaf begini, saya kata tuan-puan, kalau tuan-puan nak marah saya kata ini adalah daripada keputusan ahli jawatan kuasa agihan zakat. Lalu dia tak puas hati, dia kata oh ni tak kena buat macam ni. Saya pun terpaksalah baca dalil ni supaya Allah jentik balik hatinya. Sebab apa? Ayat last kali Allah kata dalam surah At-Taubah tadi, Allah kata kau sepatutnya asnaf ini, engkau penerima ini, nampak? Berkira itu bukan hanya memberi, tetapi berkira ini dari segi juga dalam penerimaan. Maksudnya asnaf ini berkira. Mula-mula dia berkira, dia kata, oh mula-mula aku dapat, lepas tu aku tak dapat. Kan? Sedangkan Allah ajar, Allah kata, cukuplah Allah bagi kami. Allah kata, ajarkan pada mereka sambil mereka dengan Rasulnya. Kan? Sepatut apa yang dikatakan kepada hati mereka, inilah cukuplah Allah bagi kami. Allah akan memberi kepada kami dari limpah kurnianya. Demikian juga Rasulnya, sesungguhnya kami sentiasa berharap kepada Allah. Sebab itu kita tuan-tuan, dan jangan terlampau mudah orang kata apa, marah dengan suatu keadaan. Sebab itu kita intikad hati kita kena jelas. Maha memberi rezeki ini Allah sahaja, bukan manusia. Manusia ini tak ada apa-apa tuan-tuan. Tak ada kuasa, tak ada kudrat. Jangan terlampau mengharap kepada manusia. Contoh, seorang manusia itu pegang jawatan di wakaf. Contoh, kita sangat berharap kepada dia, Tuan Syekh, tolong Tuan Syekh, saya buat paperwork ni, saya nak sangat projek yang ni untuk bagi wakaf, saya berharap sangat. Tiba-tiba Tuan si Syekh ni, dia kata, oh, maaf Tuan, saya tak ada autoriti nak buat masuk ke dalam pembincangan. Dia marah pula si Tuan Syekh tadi tu. Dia kata, apalah Tuan Syekh ni, harap dia kerja zakat tapi tak boleh nak tolong kami. Saya harap macam Tuan Syekh ni tak ada apa-apa beri manfaat lah kepada kami, dia kata. Sebab apa? Orang macam tu dia lupa tentang hatinya bahawasanya yang memberi rezeki, yang memberi kuasa itu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau dia hatinya, iktikadnya, dia yakin dengan sebenar-benarnya. Sebab itu kita di akhir zaman ini kita diuji dengan keimanan. Bila kita yakin Allah lah memberi rezeki, nescaya kita tidak akan menimbulkan lagi setelah diberitahu oleh pegawai wakaf tadi. Katanya, saya tak boleh nak bantu Tuan Haji. Saya sampai sini sahaja saya punya kekuatan. Kalau Tuan Haji nak orang kata nak dapatkan orang kata apa, pertolongan ataupun kepada orang yang lain, maka Tuan Haji naklah berjumpa kepada orang lebih atas daripada saya. Maka apabila dia sarankan begitu, kita kena pergilah. Jangan pula kita marah pada orang tersebut. Kata, apalah kamu ni tak boleh nak bantu kami, kata kan.
Jangan macam tu tuan. Sebab tu orang yang berkata begitu, dia tidak yakin dengan Allah itu adalah semaha-maha memberi rezeki. Dia suka menyalahkan seseorang itu tanpa dia buat satu effort yang sepatutnya dia buat. Dan dah diberi jalan, tapi dia kata, aku tak nak jalan ni, aku nak jalan ni. Tapi kenapa engkau tak buat? Kan? Kata Syekh Ustaz Rabbani, wa khuliqal insana dha'ifa, sesungguhnya manusia itu dijadikan bersifat lemah. Betul. Kita hanya diberikan sementara pinjaman kuasa kita ini, seorang ketua dekan dan sebagainya. Jadi saya rasa mungkin di akhir dari ceramah saya ini, jam pun dah menunjukkan 9.42, saya rasa kena slow down sedikit sebab hari Jumaat, kan? Mungkin kita boleh buat persiapan, harinya agak orang kata agak pendek, dan mungkin ada yang kita nak balik kampung ke petang ini. Jadi ingat, setiap amal ibadat yang kita buat ini jangan berkira dengan Allah. Ni nak balik kampung ni. Jangan tinggal solat tarawih ya tuan-tuan, jangan tinggal. Kerana tarawih ini hanya ada pada bulan Ramadan. Tak boleh bulan Syawal ke bulan Zulhijjah tiba-tiba kita nak Tuan Azrin, tolong jadi bila tarawih saya Tuan Azrin dalam bulan Syawal. Itu Ramadan tak puas lah kita buat Tuan Azrin. Tak boleh, tak sah. Kan? Tiba Tuan Azrin autiru wa majidu. Terus solat witir. Solat witir sah lah. Sebab tu nak buat tarawih ni hanya bulan Ramadan, tapi solat witir sepanjang bulan. Kan? Allah ini adalah Esa dan Allah suka pada ganjil. Kerana itu witir, Allah sangat suka kepada solat witir. Allah suka lagi ibadat yang kita lakukan, kata Datuk Dekan kita tadi, iaitu konsisten, iaitu dengan secara istiqamah. Biarpun sedikit, tetapi istiqamah. Contohnya apa? Solat 2 rakaat, solat sunat duha. Walaupun kalau ikutkan sunnah Nabi buat 8-12, maka yang paling apa orang kata, yang paling ringkas ataupun kita buat istiqamah kita buat 2. Lama-lama kita kena upgrade lah, tapi kita buat 2 dulu. Tapi janganlah bila solat duha minta dengan bos yang solat duha, 2 jam baru sampai balik. Janganlah macam tu tuan-tuan. Kan kita ambil sekejap saja solat sunat duha, bahkan kita kena ada perancangan kita. Contoh macam saya bagi contoh saya senang. Saya akan ambil wuduk daripada rumah sampai sini sebab saya masuk 8.30, sampai je 8.30 saya akan solat sunat duha dulu. Tak ambil masa banyak, dalam 3 minit je. 3 minit terus saya akan pegang PC. Kan? Lepas 3 minit terus pasang PC dan terus melakukan perkara-perkara yang berkaitan dengan pekerjaan hakiki kita. Jadi itu sahaja saya punya tazkirah pada pagi ini. Dan ingatlah tuan-tuan, janganlah kita celupar mulut kita kepada Allah Azza wa Jalla, kan? Dan janganlah sesekali kita berkira dengan Allah. Sebab kadang-kadang bila kita celupar mulut dengan Allah, kita sudah menafikan nikmat yang kita telah terima. Kan? Last kali, ada last lagi satu cerita saya nak penutup untuk tazkirah pagi ni. Saya ambil cerita saya. Sebelum ini saya pakai FZ tuan-tuan. Datang seorang fikir kat saya, besar motor ni. FZ 150 saja tuan-tuan. Dari sisi mata kita nampak biasa saja. Tapi dari sisi seorang yang lain, dia kata motor ni besar. Betul, 150. Orang yang pakai Kapcai 100, dia akan nampak 150 ni besar. Kita kadang-kadang celupar mulut kita kata apa? Kecil ya Syekh, 150 je. Bermaksud kita tidak bersyukur dengan Allah SWT. Sepatutnya yang keluar daripada mulut kita ni apa? Alhamdulillah, Allah kurniakan tunggangan sekarang ni 150 untuk saya ulang alik kerja. Bila kita bersyukur, Allah yakin Allah pasti akan tambah. Allah kata apa? La in syakartum la azidannakum. Selagi mana kamu tak bersyukur, selagi tu aku tak tambah. Maka kena kita punya sifat, kena bersyukur, maka Allah akan tambah. Alhamdulillah tuan-tuan, Allah kurniakan kepada saya 251 lepas tu. Lepas 251, Alhamdulillah, insyaAllah lepas raya ni nak keluar pula. Yang upgrade sikit lah tuan-tuan. Biasalah sifat manusia ni nak kepada upgrade sebab saya berulang alik daripada Bandar Seri Putra ke SUKM. Mengambil masa lebih kurang 35 minit atau 45 minit. Dengan ada jentera yang baru ini, yang Allah berikan tunggangan Alhamdulillah yang baru ini, dapat lagi menjimatkan 10 minit. Nampak? Allah berikan upgrade nikmat, kita juga kena upgrade ibadah kita. Jangan berkira dengan Allah. Tengok keupayaan apa yang kita boleh bagi. Kalau kita boleh bagi ceramah, kita all up kan apa benda yang kita nak bagi. Sebab itu saya punya tagline yang tadi seperti mana yang dibacakan oleh Tuan Azrin, janganlah kita berkira dengan Allah, kan? Takut Allah berkira dengan kita tak cukup tanah, kan? Tepuk dada tanya iman. Dan ingat, akhir kalam saya pada pagi ini, Allahumma salli ala Muhammad, sentiasa mantapkan iman, sentiasa jadikan hamba yang tawaduk, hamba yang sentiasa melakukan amal ma'ruf nahi munkar, dan hamba yang sentiasa sami'na wa ata'na. Setakat itu saja Cik Azrin pada pagi ini. Terima kasih sekali lagi kepada Tuan Dekan dan Fakulti FKAB kerana menjemput saya pada pagi ini. Saya mohon maaf andai kata jikalau ada terkasar bahasa terkena. Sebenarnya yang terkena itu Allah kata yang keras. Kalau rasa pagi ini saya bagi tazkirah agak keras, sebenarnya apa yang kita kata
maaf, apa yang disampaikan hari ini terkena pada hati kita. Sebenarnya Allah SWT nak menjentik hati kita. Kerana kalau kita rasa keras pagi ni apa yang saya sampaikan, sesungguhnya hati kita sedang keras. Jadi kita kena lembutkan hati kita bagaimana? Sentiasa mendengar tazkir. Sebab itu dibacakan surah Al-A'la, fadzakir inna fa'ati dzikrah, maka berilah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu bukan sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi kamu. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada soalan yang boleh dibacakan ke Cik Azrin, silakan. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Al-Fadhil Ustaz di atas sesi tazkirah yang diberi sebentar tadi. Betapa berdosanya kita, betapa banyaknya dosa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita terlalu berkira. Kalau berkira sesama manusia boleh lagi diterima, ataupun ada juga dosa-dosa yang besar, yang kecil kalau sesama manusia kita berkira. Tapi dengan Allah, kalau kita berkira, na'udzubillah min zalik, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kita semua. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas tazkirah yang sungguh bermanfaat dan memberi ilmu kepada kita semua, kekitangan FKB, dan diharapkan dengan perkongsiannya tadi dapatlah kita mengambil ilmu-ilmu, panduan-panduan yang ada untuk kita amalkan dalam urusan kehidupan kita seharian, urusan kita di tempat kerja, urusan kita sesama manusia, dan di mana-mana juga kita berada. Bertepatan juga dengan tajuk tazkirah seperti tadi. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Untuk makluman hari ini sesi Kahoot tak ada. Jadi diminta untuk kita ada sesi bergambar ya. Sesi bergambar sekarang. Tak ada. Ada gambar lah insyaAllah. Cuma on camera. Ataupun ada sebarang soalan. Jika ada sebarang soalan boleh diajukan. Maaf Cik Azrin, boleh ke kita highlight sikit berkaitan dengan dana projek wakaf pejalan kaki tu? Boleh baca ke Cik Azrin? Kita wawarkan sedikit mengenai sumbangan yang nak kutip tu untuk FKAB. Dana wakaf projek pejalan kaki berbumbung FKAB. Dengan segala hormatnya memohon sumbangan tuan-puan sumbangan masukkan ke akaun CIMB Universiti Kebangsaan Malaysia, nombor akaun 98945112 001000. Rujukannya TAF 479, laluan berbumbung. Resip pemakluman boleh dihantar WhatsApp kepada Puan Farah. Emailnya nurfarah@ukm.edu.my, ataupun boleh WhatsApp ke nombor 0126713780. Jadi insya-Allah tuan-tuan berkaitan dengan projek laluan berbumbung pejalan kaki ini kita sarankan kepada semua tuan-tuan untuk menginfakkan. Ini adalah projek wakaf sebenarnya, yang mana kata sebenarnya kita tahu wakaf ini dia akan berjalan pahala kita selagi mana orang menggunakan, selagi mana orang titikkan dia punya jalan di atas tangga yang kita telah wakafkan itu, dan sasaran yang diperlukan adalah 200k. 200k. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita niat wakaf supaya wakaf ni lagi hebat. Sebab apa? Wakaf ini dia akan berjalan selagi mana ada orang jalan di atas yang kita wakafkan barangan tersebut. Dan pahala kita bergerak. Of course tangga ni insya-Allah dia makan masa yang panjang. Jadi kita niat betul-betul kita beri yang terbaik dari kita untuk membantu tentang projek laluan berbumbung pejalan kaki di FKAB ni insya-Allah. InsyaAllah. Untuk makluman, jika ada sebarang soalan boleh diajukan sekarang. Ni ada saya bacakan ya Ustaz, yang satu soalan daripada Dr. Darman. Sebelum ini dimaklumkan yang cukai pendapatan LHDN boleh ditukar kepada bayaran zakat pendapatan. Apa pendapat Ustaz dengan kaedah ini? Adakah ini berkira juga dengan Allah? Mohon respon Ustaz. Baik, terima kasih kepada Tuan Darman Nordin atas soalan tersebut. Soalannya cukai pendapatan boleh ditukar kepada bayaran zakat. Apa pendapat Ustaz dengan kaedah ini? Baik, saya menjawab dari segi perkeliling dahulu. Kita maklum bahawasanya setiap pembayaran zakat individu boleh dipelaraskan, atau bendahari UKM akan dilaraskan dalam kita punya slip gaji,
dengan potongan cukai berjadual kita, kan? Boleh dibuat. Maksudnya wajib zakat kita, contohlah kita buat 100, dalam masa yang sama potongan PCB kita ada 100.5. So apa yang akan dibuat oleh unit gaji, mereka akan tarik RM100 daripada PCB tersebut masuk ke zakat dan baki RM50 akan tinggal di situ. Itu secara perkeliling yang saya sebutkan. Cuma saya faham apa yang dimaksudkan Tuan Darman Nordin ialah apa pendapat berkaitan dengan kita nak tukar kepada zakat sebab kita nak elak LHDN. Dimaksudkan cakap akan baik apa pendapat Ustaz keadaan kira berkira dengan Allah. Betul ke apa yang saya faham ni? Sebab kita kena faham dahulu soalan yang disampaikan. Cukai pendapatan boleh tukar pada zakat pendapatan. Apa pendapat Ustaz dengan kaedah ini? Baik. Sebab itu kita kena ingat dalam pembayaran cukai kita ini kepada uli amri kita, bukan hanya tentang cukai individu, tetapi cukai apa orang kata cukai pendapatan, tetapi cukai yang kita beli barangan ini juga merupakan cukai. Anak kita umur 2 tahun beli cekedis O-ring tetap dikenakan cukai. Sebab itu kalau kita ambil, sepatutnya dalam Islam siasat syariah, pemimpin ataupun pemimpin Islam yang mengamalkan kepimpinan Islam, dia tidak boleh ambil jizyah daripada orang Islam kecuali mengambil zakat. Kecuali mengambil zakat. Jizyah ini dikenakan kepada orang bukan Islam yang patuh kepada pemerintahan Islam. Kan? Sebab itu sebenarnya dalam pemerintahan kita di Malaysia ini pun orang kata apa, belum lagi kesempurnaan dalam pemerintahan Islam. Sebab itu dalam soalan Tuan Darman tadi saya faham kadang-kadang ada setengah orang ini dia wajib zakat dia 200 contoh, tetapi disebabkan PCB ada 400, dia nak PCB all to zakat. Kan? Di situ kita tengok sendiri nilai niat dia. Sebab niat dia itu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin niat dia kata apa? 200 ini yang wajib sekarang, tapi mana tahu yang lepas-lepas aku ini ada yang aku terlopong. Mungkin zakat pendapatan aku yang dapat OT ke, yang OT luar lah, bukan dalaman, yang dapat kerja luar part-time yang mungkin aku terlepas pandang untuk aku ditaksirkan dalam zakat pendapatan aku ini. Maka kerana itulah, kerana dalam kaedah fiqh sekalipun, kaedah niat ini diletakkan yang pertama. Maksudnya niat ini antara tuan dengan Allah SWT. Saya tak boleh nak menjustifikasikan. Saya kata, oh tuan buat full PCB kepada zakat, menunjukkan bahawa puan sini berkira. Maksudnya puan kena buat sepatutnya 50 tapi puan masukkan semua. Kan? Maksudnya berkira siapa? Berkira dengan makhluk yang lain. Maksudnya dengan kerajaan. Maksudnya dengan kerajaan sepatutnya kita kena bagi juga. Tetapi dengan dengan zakat ini kita bagi semua. Faham maksud saya? Jadi dalam bab ini saya nak balik semula. Kita tengok balik konteks pemerintahan dalam Malaysia ini belum kesempurnaan dalam Islam. Maka kita kena ingat setiap benda yang kita beli hari ini sudah dikenakan cukai. Sudah pun dikenakan cukai. Hatta budak setahun nak beli cekedih pun terkena cukai. Jadi wallahualam jikalau tidak sempurna jawapan saya Tuan Darman Nordin, harap mohon maaf. Tapi itulah yang terbaik apa yang saya sampaikan. Pentingnya adalah niat kita dengan Allah SWT. Wallahualam. Terima kasih Ustaz di atas jawapan sebentar tadi. Jika ada lagi satu ataupun dua soalan, dipersilakan sebelum kita nak mengakhiri sesi tazkirah kita. Saya buka kepada yang ingin bertanya. Jika ada, jangan malu, jangan segan. Jika tak ada, sebelum kita mengakhiri sesi tazkirah kita pada pagi ini, mohon semua untuk on camera kita bergambar dulu sebelum kita tutup. Dalam kiraan 3, 1, 2, 3, senyum. Okay, terima kasih. Jazakallah khair Ustaz dan semua jazakumullah khair. Terima kasih semua atas kehadiran para hadirin sekalian. Sebelum saya menutup sesi tazkirah pada pagi ini, bersempena dengan Hari Raya Aidilfitri yang tak lama lagi, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Jika yang memandu pulang ke kampung halaman, pandulah dengan berhati-hati dan berhemah di jalan raya. Pandulah mengikut halaju kebangsaan yang telah ditetapkan. Ingatlah orang yang tersayang. Akhir kata, saya ingin memohon maaf jika ada kekurangan atau kelemahan dari saya semasa mengendalikan majlis ini. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk adalah dari kelemahan saya sendiri. Dengan ini saya sudahi majlis dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.